Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Sebelum kita sambung ataupun mulakan muzakarah kita, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah buat tuan penyusun kitab yang kita bacakan ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau dan keluarga beliau. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah juga turut merahmati dan memberkati kita serta ahli keluarga kita. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, kesempatan pada kali ini kita akan muzakarahkan. Masa kita tak banyak. Isyak 8.43, ada kira-kira 40 minit ni. Isu yang kita akan kupas pada malam ni adalah berkenaan dengan solat qada, tuan-tuan. Ni sangat-sangat penting. Kerana di sana ada pandangan orang ramai dan segelintir yang menyatakan bahawa apabila telah meninggalkan solat yang terdahulu secara sengaja, cukup sekadar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh yang lain. Apakah benar dakwaan seperti ini? Maka mari kita bincangkan malam ni, kan. Pertama sekali, semayang ni benda yang paling penting dan paling mulia sekali. Kita nak bicarakan keadaan masyarakat Malaysia. Dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, saya tengok YouTube, terkejut juga tengok YouTube. Masa di dalam YouTube tu ada tengoklah keadaan televisyen dan surat khabar zaman 70-an tu sampai iklan 70-an. Iklan apa arak dalam surat khabar tu biasa lah, dalam TV tu biasa. Orang pergi sekolah Inggeris pakai surat pendek. Nak cerita apa, penghayatan keagamaan kurang. Nak jumpa muslimat-muslimat menutup aurat zaman dulu 60-an, 70-an, 80-an sangat-sangat sukar. Memang kita tahu keadaan masyarakat di negara kita. Bahkan kalau kita tengok gambar Tok Kenali pun dengan isteri dia pakai selendang. Dia tutup aurat, tapi keadaan begitulah dahulu. Tak adalah sempurna betul-betul lah macam sekarang, kan. Jadi bila tahun berganti tahun, kesedaran dan penghayatan keagamaan makin baik. Penghayatan keagamaan makin baik, timbullah keinsafan di kalangan masyarakat, kan. Yang mana dulu dia kurang penghayatan agama. Sekolah agama mana ada dulu macam sekarang, banyak, kan. Tahfiz bersepah tak ada. Kalau dulu orang betul-betul faham agama, dia mengaji pondok tu memang dia betul-betul selected lah. Memang keluarga dia memang faham betul-betul agama lah, 60-an, 70-an. Tak ada banyak macam sekarang. Mana ada kuliah-kuliah banyak kat masjid, kat surau dulu. Jadi bila penghayatan keagamaan kurang, amalan keagamaan dari segi solat pun ada yang terabai ataupun ada yang ditinggalkan. Kerana apa? Kerana kurangnya penghayatan keagamaan, termasuklah sifat malas dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai zaman sekarang, kita ni tahun 2020 lebih, aktiviti-aktiviti keagamaan, kesedaran di kalangan masyarakat, penutupan aurat dan sebagainya sangat baik. Jadi mulalah timbul keinsafan. Bila insaf tu maksudnya bertaubat. Bila bertaubat, macam mana solat-solat kita, yakni solat-solat fardu yang pernah kita tinggalkan. Pertama, solat fardu ni sangat-sangat penting. Kenapa? Solat fardu, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agama dalam diri dia.
Kalau dia mengingkari solat, keluar dia daripada Islam. Kalau kerana malas, maka berdosa besar dia. Nabi Muhammad SAW bersabda, man fatathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan solat, seumpama dia hilang seluruh ahli keluarganya dan seluruh harta bendanya. Tinggalkan satu je solat. Solat apa? Solat fardu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun berkata, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Beza antara satu orang Islam dengan orang kafir, beza dia adalah berkenaan dengan solat fardu, sama ada dia buat ataupun tidak buat. Dalam menyatakan pandangan terhadap hadis ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berpegang dengan pendapat yang syadid. Dia kata kalau tak solat langsung boleh menjadi kufur kerana atas dasar zahir hadis-hadis tersebut. Walau bagaimanapun kesimpulan mazhab Syafi'i, ulama-ulama kita mengatakan kalau dia meninggalkan solat kerana malas, kerana kurang penghayatan agama, maka itu tak lagi dikatakan terkeluar daripada Islam, tapi berdosa besar. Yang keluar dari Islam kalau dia mengingkari solat, dia meremehkan tuntutan solat. Bayangkan, sangat penting solat sehingga Nabi Muhammad SAW kena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah solat. Orang kita ni banyak salah faham satu hadis. Hadis apa? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihisap dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok adalah solat. Solat apa? Dalam hadis disebutkan salatuhul maktubah, iaitu solat fardu. Idza saluha sa'ira a'malihi wa idza fasada sa'ilu malihi. Maksudnya apa? Bila baiklah solat fardu tu, amalan-amalan yang lain senang dihisap oleh Allah. Bila buruk, maksudnya tak cukup solat-solat fardu tu, amalan-amalan lain akan disukarkan penghisaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dah cukup, lepas tu apa Allah Subhanahu wa taala kata kepada malaikat, unzuru, wahai malaikat, lihatlah, hal li'ibadi min tatawu'in, lihatlah pada hamba-hambaku, adakah pada solat dia kerjakan perkara-perkara sunat, fayukmalu biha man taqasa min faridatihi, dan akan disempurnakan daripada perkara-perkara sunat tu kekurangan dan kelompongan daripada solat fardu dia. Ini yang salah faham ni. Dia ingat dia dah lama dulu tak semayang, katakan 10 tahun fardu. Tak apalah, saya sekarang ni buat sehari semalam 22 rakaat solat-solat sunat rawatib. Solat qabliyah ba'diyah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2, lepas maghrib 2, sebelum isyak 2, lepas isyak 2, semuanya 22 rakaat solat-solat yang mengiringi solat-solat fardu. Dia anggap dengan dia hanya melakukan solat-solat sunat tadi, maka Allah ampunkanlah dosa dia dulu pernah kerana kurang penghayatan agama pernah tinggalkan solat-solat fardu. Jawapan dia apa? Dalam hadis sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka hutang Allah Subhanahu wa taala adalah terlebih berhak untuk kamu bayar. Dalam hadis tadi sebenarnya Allah kata, Allah tanya pada malaikat, ada tak dia lakukan amalan sunat, supaya apa? Dapat menampung kekurangan amalan fardu. Yang mana fardu tu dia dah buat. Fardu tu dia dah buat, dah cukup semua, hutang-hutang dia semua dah bayar. Tapi oleh kerana fardu tu mungkin kekurangan khusyuk, mungkin kekurangan perkara-perkara makruh dia ada buat dalam solat dia, banyak gerakan yang tak perlu, tapi taklah 3 kali turut-turut sampai batal solat, gerakan-gerakan tak perlu dia buat, jadi benda-benda makruh. Maka untuk melengkapkan dia, Allah tanya, wahai malaikat, tengok pada hamba tu ada tak dia buat tatawuk, iaitu solat-solat sunat. Untuk apa? Tengok di sini dia kata, fayukmalu biha man taqasa min faridatihi, untuk disempurnakan yang sunat tu, sempurnakan yang fardu tadi, yang kekurangan pada fardu. Tapi kalau fardu tak ada, hutang dengan Allah tak bayar, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka hutang Allah Subhanahu wa taala adalah terlebih berhak untuk kamu tunaikan.
Kalau hutang Allah Ta'ala tak bayar, nak tampal kekurangan apa? Benda-benda sunat ni, solat-solat sunat ni, dia ibarat zina, perhiasan, dan dia bersifat tampal. Cuba hari-hari orang rumah tengok kita hari-hari beli penampal. Abang beli apa tu? Ni ada bawa penampal. Penampal apa? Penampal tayar. Oh, berapa ringgit bang? RM10. Hari Selasa bawa balik rumah lagi. Abang beli apa dah? Penampal tayar. Berapa ringgit? RM10. Hari-hari. Rabu pun dia beli penampal tayar. Khamis penampal tayar. Jumaat, Sabtu, Ahad, seminggu, Isnin sampai Ahad, semua hari-hari dia bawa balik penampal tayar. Naik bingung isteri dia. Isteri dia tanya, bang, abang beli hari-hari penampal tayar, tayarnya mana? Kita kereta pun tak ada. Nak tampal apa? Nak tampal apa? Itu sebenarnya ciri-ciri solat sunat. Sedekah sunat, ciri-ciri dia menampal kekurangan sedekah wajib, iaitu zakat. Solat sunat menampal kekurangan solat fardu. Tapi kalau hutang solat fardu pernah tinggal dekat Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana solat sunat dia pun, dia nak tampal apa dia? Tak boleh dia benda-benda dia tampal. Jelas daripada hadis Nabi Muhammad SAW tadi, Allah kata pada malaikat, lihat pada hamba-Ku, ada tak dia melakukan solat sunat? Untuk apa? Untuk tampal kekurangan yang ada pada solat fardu dia. Maksudnya semua solat fardu dia telah disempurnakan. Tapi bila dia ada hutang, dia tertipu dengan syaitan. Macam mana? Ni antaranya yang disebut maghrur. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, dia mengatakan salah satu tipu daya syaitan adalah dia menghasut anak Adam dengan meyakinkan anak Adam bahawa amalan sunat itu lebih utama daripada amalan fardu. Dia sayang nak tinggal solat duha dia. Wahai solat fardu wajib dia pernah tinggal dulu, dia tak pernah nak kira betul-betul. Ganti semua dia tak pernah kira. Dia buat relax je. Dia kata, Allah ampunkan saya kot. Saya solat duha 8 rakaat ni dah 10 tahun Ustaz. 10 tahun. Habis macam mana hutang kamu dengan Allah? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Maka hutang Allah adalah terlebih berhak untuk kamu bayar. Itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Sebenarnya kalau kita buat qada daripada sunat, itu lebih percerdik, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab nilai solat qada itu, dia fardu, adalah lebih tinggi daripada solat sunat. Apa Nabi kata ketika orang buat amalan dalam bulan Ramadan? Man taqarraba fihi bi khaslati minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Bulan Ramadan ni, siapa yang buat amal soleh daripada amalan sunat, dapat dikira pahala dia, amalan sunat dia buat tu, pahala dia seperti satu amalan wajib. Tetapi bila bulan Ramadan, siapa yang buat satu amalan wajib, pahala dia Allah beri 70 kali ganda amalan wajib. Di sini ulama buat perbezaan. Tengok ni, kelebihan buat amal sunat bulan Ramadan, kelebihan buat amalan wajib bulan Ramadan. Kalau buat amalan sunat dikira pahala satu amalan fardu. Buat satu amalan fardu dikira pahala 70 amalan fardu. Maksudnya di sini apa dia? Martabat ataupun tingkatan membuat amalan fardu adalah 70 kali ganda lebih utama daripada satu amalan sunat. 2 rakaat solat duha kita yang kita lakukan, sebenarnya kalau kita buat 2 rakaat qada solat subuh, qada solat subuh tu ada 70 kali ganda lebih utama daripada 2 rakaat solat duha. Itu kena tahu yang mana yang lebih utama. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, Allah sebut apa dalam hadis kursi? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi, man ada waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku isytiharkan perang kepada mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, Allah Ta'ala sambung, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku, Allah Ta'ala kata, dan tidak ada satu pun amalan yang terlebih aku sukai
hamba-Ku buat, melainkan hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan fardu. Saya ulang balik. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidak ada satu amalan pun yang lebih aku sukai hamba-Ku buat kepadaku berbanding hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang fardu. Allah lagi sayang kalau kita buat qada tu, hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari kita memperbanyakkan solat sunat. Pasal hutang Allah Taala tanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah solat. Benda pertama bangkit saja di padang mahsyar, Allah Taala tanya apa dia? Solat fardu cukup tak? Allah tanya benda sunat. Allah tak tanya perkara sunat mula-mula. Bila semua fardu tu dah sempurna, barulah dihitungkan perkara lain. Allah tak tanya dulu, kamu buat tarawih, kamu buat duha, walaupun tahajud kamu 50 tahun sekalipun, kalau kamu ada hutang solat fardu dengan Allah, kamu tak betul-betul kira, kamu tak betul-betul bayar kepada Allah Ta'ala, Allah tuntut di hari akhirat esok, fadainullah ahaqqu ayyuqda, maka hutang Allah adalah terlebih berhak untuk kamu tunaikan. Ini Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi solat fardu ni kita dekatkan diri pada Allah, pertama nilai dia lebih tinggi tu, 70 kali ganda lebih utama daripada solat sunat. Yang kedua, Allah paling sayang hamba dia yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling Allah Taala sayang hamba dia yang mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan fardu yang Allah fardukan. Sayang Allah. Sebab itu utamakan yang fardu, utamakan yang qada daripada perkara-perkara sunat. Sehingga kan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mazhab Syafi'i sebenarnya berat hukum ni. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, jika seseorang pernah sengaja meninggalkan solat-solat fardu, ni pandangan paling kuat mazhab Syafi'i, maka dia hendaklah menggunakan seluruh masa-masanya yang ada untuk mengqada semua solat yang tersebut dengan segera, melainkan masa-masa yang dia terpaksa gunakan untuk keperluan. Mazhab Syafi'i yang pandangan paling kuat tu berat tu. Kenapa berat? Masa-masa yang ada ni, selain benda-benda keperluan lah, selain tidur, mandi, makan, bekerja, apa lagi yang penting-penting, selain yang benda penting, ada masa kosong je, ada hutang dengan Allah, bayar macam mana? Fauran, segera. Pasal hutang dengan Allah Ta'ala, mati je Allah Ta'ala tanya pertama tu solat fardu. Jadi macam mana? Jadi bila ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena segera tunaikan. Ini pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Berat tak? Berat lah. Ada masa je kena solat qada. Dia dah dulu masa tak solat qada tahun 65 sampai 75 dah start dah solat. Sebab apa Tuan Haji start solat 75? Saya nak, masa tu saya kahwin, saya nak bimbing anak orang ni, saya betul-betul lah belajar. Masa tu baru dia betul-betul, contohlah ni cerita contoh, 10 tahun kena betul-betul ganti 10 tahun. Jangan rasa kita buat banyak amalan-amalan sunat, solat duha, solat rawatib 22 rakaat, kita rasa Allah dah ampunkan kita. Allah tak tanya semua tu solat sunat. Allah tanya mana hutang. Allah Ta'ala tanya dulu mana hutang tu yang aku fardukan kepada kamu dah bayar semua belum? Dah tunaikan semua belum? Itu yang Allah Ta'ala mula-mula tanya pada hari penghisaban di hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, pandangan pertama muktamad mazhab Syafi'i ini berat lah. Memang berat. Tapi ada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i juga sebenarnya. Kita boleh ambil pandangan kedua kerana dia lebih ringan. Kerana pandangan pertama tadi dia kata apa? Barang siapa yang ada hutang dengan Allah Ta'ala solat fardu, maka sekiranya dia sengaja melaksanakan solat sunat, hukumnya sah tetapi haram. Berat tu. Dia ada hutang solat fardu dengan Allah, sengaja buat solat sunat, solat raya, solat tarawih, solat rawatib, hukumnya sah tetapi haram. Kita pun pening kepala. Solat sunat pun kenapa boleh jadi sampai haram? Ulama mengatakan bahawa dia mendahulukan perkara yang tak sepatutnya didahulukan. Kan kita sebut tadi dalam hadis sahih Muslim, hutang Allah adalah lebih berhak untuk kamu tunaikan.
Dia buat benda lain yang bukan hutang. Maka hukumnya sebenarnya apa? Hukumnya haram tetapi sah. Ini pandangan kuat dalam mazhab Syafi'i. Berat betul lah. Nak sembahyang sunat pun tak boleh ke? Iyalah tak boleh. Awak ada hutang dengan Allah, bayarlah hutang dengan Allah tu. Qada solat zuhur, solat subuh, solat asar, sampai betul-betul yakin dah qada semua. Ustaz, dia kata, banyak sangat. Saya kalau qada ni banyak sangat, saya ingat sampai mati saya tak habis qada. Biarlah sampai mati pun tak habis qada. Qada tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya hari akhirat esok, solat fardu tu Allah Ta'ala tanya dulu. Biarlah kalau tak habis pun. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, ringan sikit. Kata Said Abdullah bin Ali Al-Haddad, Mujaddid Al-Fasani, dia kata apa? Dibenarkan orang yang ada hutang solat fardu dengan Allah untuk solat sunat, dibenarkan, dan hukumnya sah dan dapat pahala sunat dengan syarat. Kata Said Abdullah bin Ali Al-Haddad, dengan syarat. Dia kata apa? Dengan syarat seseorang itu tidak meremehkan tuntutan mengqada solat fardu. Maksudnya apa? Dalam masa yang sama dia tak meremehkan tuntutan qada solat fardu. Apa bukti dia tidak meremehkan tuntutan qada solat fardu? Buktinya hari-hari dia ada qada. Hari-hari mesti dia buat. Kalau ikut pandangan kedua mazhab Syafi'i, lebih ringan lah. Boleh lah nak sembahyang tarawih, boleh lah nak sembahyang raya, dan tidak dikira haram. Tapi dengan syarat dia tak meremehkan tuntutan mengqada. Maksudnya setiap hari dia ada buat tu qada tu. Dia ada buat qada. Dia tak meremehkan, sebab hutang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya sampai bila-bila, iaitu di hari akhirat esok, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, oleh kerana pandangan ini lebih mudah untuk masyarakat awam, kerana Nabi bersabda, yassiru wala tu'asiru, permudahkanlah jangan mempersulitkan, basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira dan janganlah buat orang lari. Jadi pandangan kedua mazhab Syafi'i itu lebih mudah untuk kita amalkan. Tapi kalau kita ada hutang solat fardu dengan Allah, ada syarat dia, hari-hari kena ada buat qada. Jangan buat relax je. Setahun sekali dia kata. Saya buat berkala juga Ustaz. Berapa banyak berkala? Setahun sekali. Berkala apa? Hutang sembahyang 5 tahun buat setahun sekali. La ilaha wala quwata illa billahil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita kena faham dengan lebih sempurna lagi. Macam mana kita nak faham ni? Ada orang yang tak faham lah Ustaz. Kenapa pula nak kena buat solat qada daripada solat sunat? Saya dah biasa solat sunat, dah bertahun-tahun dah saya buat. Solat rawatib saya buat, tahajud saya tak pernah tinggal bertahun-tahun. Tak sedap lah Ustaz, boleh tak gabung? Dia kira nak gabung juga. Setelah kita beritahu tadi, martabat solat fardu ni lebih tinggi daripada solat sunat 70 kali ganda. Yang kedua, Allah lagi sayang orang dekat kepada Allah Ta'ala dengan solat fardu. Yang ketiga, Allah Ta'ala, perkara pertama Allah Ta'ala akan tanya hari akhirat solat fardu, dia boleh tanya nak gabung juga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam ni lah perumpamaan dia, kita nak faham. Ada satu orang tu dia hutang dengan Allah Subhanahu. Ada satu orang tu dia sewa satu rumah, 20 tahun sewa rumah tak bayar. Tuan rumah bagi semua kelengkapan dalam rumah. Dia kata, ambil lah, gunalah nikmat-nikmat dalam rumah ni. Apa kemudahan dalam rumah ni gunalah. Peti ais, peti sejuk, katil, tilam, kuali, dapur, mesin basuh, sofa, almari, semua benda guna. Semua lengkap dalam rumah tu. Semua nikmat-nikmat ni pakai. 20 tahun dia sewa tu, sebulan 300, 20 tahun 72,000. 1 sen pun tak bayar. Tuan rumah masa 20 tahun tu, tuan rumah tak mengenakan dia azab siksa. Dia tidaklah pergi ajak dah 20 tahun tak bayar ni, ajak dah orang yang dia kenal pergi rumah tu pukul orang ni. Pasal tak bayar 72,000, bukan sikit-sikit. Dia tak adalah ajak orang buat pukul dia. Tak adalah kenakan azab siksa. Pergi report polis sampai dia kena tangkap masuk penjara, tak ada. Tapi orang yang sewa 20 tahun ni, dia tak bayar 72,000. Tapi dia kata, apa pula saya tak bayar? Tiap-tiap bulan saya bayar. Apa yang kamu bayar tiap-tiap bulan?
Itu saya bayar. Setiap bulan saya akan bayar RM10 Indonesia. Kamu hutang dengan tuan rumah pakai duit RM Malaysia ringgit. Kamu bayar tiap-tiap bulan, rupiah pula tu udahlah nilai dia sikit, RM10. Tuan rumah terima ke RM10 bayar tiap-tiap bulan? Kau hutang aku duit ringgit, ni bagi rupiah Indonesia. Tuan rumah tak terima pun, tak ada nilai di sisi tuan rumah. Macam itulah satu orang hutang solat fardu dengan Allah Ta'ala. Allah bagi dia nikmat. Allah bagi dia nikmat dalam hidup ni, bagi dia organ dapat berfungsi, kesihatan, kekayaan, keamanan, kebahagiaan dalam keluarga dia. Allah tak kenakan dia azab seksa. Walaupun dia hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak kena azab dan seksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang terdahulu, kita ni ditangguhkan seksa berkat doa Nabi Muhammad je. Umat-umat terdahulu kalau buat dosa kepada Allah, serta merta Allah kenakan azab seksa dengan serta merta. Tak macam umat terdahulu. Allah bagi lagi nikmat 20 tahun, tak pernah bayar, dia tinggal tak bayar. Dia ni pun dia pelik. Dahlah dia tak bayar yang sepatutnya dibayar, tapi hari-hari dia kata dia dah bayar, tapi dia buat solat sunat. Sama ke rupiah tu dengan ringgit? Sama ke solat sunat tu dengan solat fardu? Tak sama. Allah terima ke? Dia anggap dia dah selamat lah. Tak apalah, saya ada hutang solat fardu dulu 10 tahun tak buat, selamat lah kot. Sekarang ni hari-hari kalau solat duha 8 rakaat, banyak tu. Dia kata kena tipu dengan syaitan, maghrur, kena tipu daya syaitan, kerana menganggap lebih utama benda fardu daripada benda yang wajib. Walhal benda wajib ni 70 kali ganda lebih utama daripada benda sunat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita faham perbandingan tadi, sebenarnya lagi elok lah daripada buat solat-solat sunat tu. Bagi orang yang masih ada hutang dengan Allah, dia bayar hutang tu, buat solat qada. Solat tunai ni dalam waktu, solat secara tunai ni di dalam waktu. Tapi bila dia dah qada, tak melaksanakan tunai dalam waktu, qada ni luar waktu. Bila luar waktu, tak ada waktu lah. Faham tak? Saya sebut dalam waktu secara tunai, adaan ada waktu dia. Zuhur ada waktu dia, asar, maghrib, isyak, subuh semua ada waktu dia. Tak boleh solat di luar waktu. Tapi bila dah terlepas, tertinggal dulu, buatlah qada. Nak bawa qada waktu sama. Qada ni tak ada waktu, bila-bila boleh buat. Nak solat subuh waktu tengah malam pun boleh. Nak qada solat isyak waktu subuh pun boleh. Dan tak ada waktu haram. Lepas asar, lepas dah sembahyang subuh, tak ada waktu haram. Indal isfirar hatta tazul, ketika matahari kekuningan sampailah matahari tenggelam, tak ada waktu-waktu haram lah pada dia. Qada ni bila-bila masa boleh buat kepada Allah. Yang paling elok dan paling baik adalah dilaksanakan secara segera. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita tahu dia punya trik, dia kata banyak sangat solat sunat. Orang ni kalau dia faham tentang kewajipan ataupun tuntutan solat berjemaah lah, sebenarnya lagi senang. Katakan dia pernah tinggal solat subuh selama setahun. Solat subuh selama setahun tu boleh qada je waktu dia solat tarawih. Kalau satu masjid solat tarawih 20 rakaat, 20 rakaat dia solat tarawih dengan imam, dah dapat 10 set solat subuh. Ustaz, boleh ke? Orang tu semayang lain, dia semayang sunat. Kita nak buat qada pula. Qada ni fardu boleh ke? Jawapan dia boleh. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Muaz bin Jabal solat isyak secara berjemaah dengan Nabi. Kemudian beliau pulang ke kaum dia dan menjadi imam. Oleh kerana dia telah solat fardu isyak, dia jadi imam kepada kaum dia dengan niat dia solat sunat, kata Imam Bukhari. Kaum dia sebab dia pergi pada kaum dia nak ajar tentang solat, masa tu baru masuk Islam. Jadi dia solat bersama dengan Nabi sebagai makmum, solat isyak secara berjemaah. Dia balik kepada kaumnya pada malam tu terus juga dan menjadi imam untuk kaum dia. Dia niat solat sunat, kaum dia solat fardu. Maka atas dalil yang sahih ini, ulama-ulama menyatakan diperbolehkan walaupun berbeza niat solat, sah untuk berjemaah.
Kalau satu orang tu tahu, diikut je lah. Diikut solat yang tu tarawih 20 rakaat contohnya lah. Kalau 20 rakaat, 20 bagi 2 10, maksudnya ada 10 set, 10 hari punya solat sunat. Termasuk witir yang 2 awal tu, dapat 11 hari punya. 11 hari punya qada dapat satu malam, kali 30 hari dah dapat 330. Faham tak? Diikut imam ni 330. Maknanya kalau diikut selama sebulan tu yang penuh semayang 20 rakaat tu, dapat dekat setahun dah dia qada solat subuh je. Bukan susah. Kena tahu cara dia bagaimana. Ustaz dia kata, macam mana nak ikut? Macam mana saya nak qada ni? Saya solat subuh kan ada kunut. Kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam, akhir kunut kan, imam buat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allah tertinggal sembahyang imam. Sebenarnya kunut ni pun kita kena tahu. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun kita berimam dengan imam yang tak baca kunut, kita disunatkan baca kunut. Macam mana nak baca ustaz, panjang tu. Kena tahu rukun kunut apa dia. Kunut ada panjang ada pendek. Panjang tu yang kita biasa baca. Pendek apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan jangan tanya pendek ni ke anak-anak. Kan dia jawab lawak. Apa kunut pendek? Tanya budak-budak. Kunut. Ngarut lah tu. Kunut panjang atau kunut pendek? Kunut ni asalnya terbahagi kepada 2. Rukun kunut ada 2, iaitu terdiri daripada sanad dengan doa dengan sanad. Apa dinamakan kunut? Kunut tu ada di dalamnya sesuatu permohonan doa. Yang kedua ada sanad, iaitu pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kunut yang paling pendek bacaan dia, Allahumma ghafirli ya ghafur. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya ghafur, wahai yang maha pengampun. Ini yang kunut paling pendek. Habis itu je ke? Iya, itu je. Sebab rukun kunut yang asal ada 2, permohonan dengan pujian. Apa-apa permohonan boleh. Rabbi ighfirli boleh, Rabbi rahamni boleh, Rabbi aslihni boleh. Apa-apa saja bentuk permohonan. Paling pendek Rabbi ighfirli. Angkat tangan sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Tak angkat tangan pun tak apa, dah ikut semayang apa? Dah, kalau ikut ada qada solat subuh, ikut orang solat witir, sami Allahu liman hamidah, tak payah angkat tangan lah. Rabbi ghafirli ya ghafur. Apa dia ustaz? Furfur. Dia kadang-kadang tak dengar. Apa dia furfur? Sebut je mana-mana nama Allah Ta'ala Asma'ul Husna tu, itu bermakna kita memuji Allah lah. Sebab nama-nama Allah yang indah tu adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Ya Rahman, wahai yang maha pemurah. Ya Rahim, wahai yang maha penyayang. Ya Karim, ya Fatah, ya Alim, ya Razak, ya Hayy, wahai yang maha hidup. Lagi pendek. Rabbi ighfirli ya Hayy. Habis. Itu je lah doa kunut. Asal usul doa kunut itu je. Lepas tu jangan tinggalkan selawat atas Nabi. Kerana kalau meninggalkan selawat atas Nabi ketika doa kunut, dituntut untuk solat, untuk sujud sahwi. Jadi Rabbi ighfirli ya Rahman. Boleh ke? Rabbi ighfirli ya Rahman, Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Habis. Cukup lengkap. Dah tak payah dah solat, tak perlu untuk sujud sahwi. Kerana dia menepati syarat sah kunut dan dia tidak meninggalkan selawat ketika kunut, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Dah lengkap dah kunut dia. Tu je yang ketiga kunut asal yang paling pendek. Kalau pergi Mekah buat umrah ke haji ke, imam dia tak baca kunut, kita mazhab Syafi'i tetap dituntut baca kunut. Tak payah angkat tangan, baca yang pendek tu. Rabbi ighfirli ya Rahman, Allahumma salli ala Muhammad. Tertinggal tak dengan imam? Pendek sangat, tak tertinggal dengan imam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali pandangan ketiga. Pandangan ketiga, kan pandangan pertama mazhab Syafi'i itu tadi berat. Dia kata haram solat sunat tapi sah, tapi hukumnya haram. Wajib untuk mengqada solat-solat fardu yang ditinggalkan dengan segera dan menggunakan seluruh masa yang ada, melainkan masa-masa yang digunakan untuk keperluan. Pandangan kedua mazhab Syafi'i, barang siapa ada hutangan Allah solat fardu, sah solat sunat
tetapi dalam masa yang sama dia tidak meremehkan tuntutan qada solat sunat, iaitu bukti dia apa? Hari-hari dia ada qada. Pandangan ketiga ni pun pandangan yang syaz, pandangan yang ganjil. Mufti Perlis pernah sebut pandangan ni. Dia ambil pandangan ni daripada pandangan Syekh Daud Zahiri, mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri ni tak termasuk dalam mazhab 4. Pandangan dia pelik. Dia kata apa? Barang siapa yang pernah tinggal solat fardu, cukup sekadar taubat kepada Allah Ta'ala je. Dia kata. Dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat yang lain. Itulah gamanya banyak orang ikut pandangan ketiga ni. Kata Al-Fadil Dr. Asri, Mufti Perlis, dia kata kita nak mudahkan masyarakat ikut pandangan ketiga ni. Katakanlah orang tu umur 80 tahun baru dia bertaubat, kan? Umur 80 tahun baru dia bertaubat. Dulu tak semayang apa semua, baru bertaubat. Dia lutut pun dah habis gris, nak jalan pun orang kena papah. Macam mana nak gunakan seluruh masa yang ada? Memang tak larat lah. Kita jawab kepada pandangan yang ketiga ni, pandangan Ibnu Hazm, Syekh Daud Zahiri, pandangan Syekh Ibnu Taimiyah. Pandangan ni terkeluar daripada usul 4 mazhab. 4 mazhab tak berpandangan macam tu. Yang kedua, pandangan ni memang boleh digunakan, tapi yang dicontohkan oleh Tuan Mufti tadi lah, orang betul-betul tua dah, tak boleh nak gerak. Kita ni mana pergi Sup Merah Pakistan, Batu Pahat pergi, apa kau kena syek kelebang yang sedap-sedap semua, mana kita pergi? Semua boleh kita pergi. Makan sup sup daging kambing zaitun dekat Sentul tu, sampai je. Mana dah pergi? Nasi Arab paling sedap semua kita tahu, shawarma paling sedap Bukit Bintang, malam-malam orang ni isi pergi. Kita dah sihat ni tak mau qada ke kalau ada hutang dengan Allah Ta'ala? Itu memang pandangan tu sesuai untuk orang tak boleh. Yang dah tak sihat tak apalah pandangan yang ketiga tu. Kita sihat dah boleh pergi rumah anak-anak, boleh pergi tengok cucu mana-mana, pergi kenduri, pergi bermelancong sana sini. Tak malu ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak guna pandangan ketiga? Pandangan ketiga ni orang tak sihat tak apalah, kan? Apa nak jawab dengan Allah? Tak takut ke kita dengan Allah hari akhirat esok? Allah Taala mula-mula tanya pada hari penghisaban tentang solat fardu. Jadi tuan-tuan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa ulama kata kalau taubat saja tak cukup. Contohlah ada orang dia keluar, kita keluar masjid ni, dia curi barang itu. Dalam beg duit kita ada 300. Orang tengok curi baru keluar masjid, tak guna punya pencuri, semua kejar dia, bantai dia. Nangis-nangis dia. Nangis-nangis dia kata saya tak mencuri, saya bertaubat ni, taubat. Kita pun jumpa dia. Mana duit aku bagi? Dia kata, Tuan Haji nak apa lagi? Nampak tak air mata penyesalan saya? Saya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah saya kena bantai, kena pukul. Saya sudah pun menyesal sangat-sangat. Iyalah kamu dah menyesal, bagilah balik 300 aku. Tuan Haji nak apa lagi? Saya dah kena tumbuk ni. Saya dah menangis air mata ni. Nampak sikit lagi nak keluar darah. Dia drama. Kalau taubat tu, kalau kita bertaubat kepada Allah, pernah tinggal solat dengan sengaja, syarat taubat adalah mengembalikan hak Allah. Kena kembalikan hak Allah. Solat dia pernah ditinggalkan, solat fardu. Hak dengan manusia, syarat dia telah bertaubat, kembalikan hak manusia. Dia kata, kamu betul-betul bertaubat ya? Ya, saya betul-betul bertaubat. Tapi kenapa Haji tanya 300 ni? Kamu tak bertaubat tu, mengarut je. Bagi dia sebiji, mengarut je. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat sah taubat tu memang kena begitu, tuan-tuan. Jadi barulah dikira sebagai orang yang benar-benar insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Jadi pandangan ketiga ni pandangan Syekh Daud Zahiri, Ibnu Hazmin, pandangan Ibnu Taimiyah, pernah dikeluarkan pandangan ni oleh Mufti Perlis. Kita katakan sesuailah untuk orang tua pandangan ni. Tapi kalau kita ada perasaan takut kepada Allah, kita bertakwa, kita takut kepada Allah kerana solat fardu ni perkara pertama yang akan ditanya hari akhirat, jangan bawa pasal, tuan-tuan. Nak guna pandangan ketiga ni, Allah Ta'ala tanya kat akhirat esok, nak jawab apa dalam kubur? Dan pandangan itu pun terkeluar daripada usul 4 mazhab. Dah tak ada dah tok guru yang mahir dalam mazhab Syekh Daud Zahiri pada zaman sekarang, dan tak diiktiraf oleh para ulama semua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia kata cukup kau ubatlah ustaz. Apa masalahnya? Dia kata
Nak dalilnya Nabi pun tak pernah buat, dia kata. Tak ada dalil daripada Nabi. Sebab tu kita bertaubat cukup je lah, dah tinggal. Kita katakan apa pula? Nabi itu pernah bermusafir dengan satu orang sahabat, nama dia ada satu orang sahabat Imran bin Husain, bermusafir dengan Nabi sebelum waktu subuh. Dia musafir dengan Nabi sebelum waktu subuh. Dekat-dekat waktu subuh tu dia tertidur dengan Nabi Muhammad SAW. Semua tak jaga sampai habis waktu subuh. Mula-mula jaga Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tengok Nabi pun tak jaga, Abu Bakar tak berani buat apa. Orang kedua mula-mula jaga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terus bertakbir, Allahu Akbar. Takbirnya Umar menyedarkan Nabi Muhammad SAW. Matahari dah tinggi dah. Nabi buat apa? Nabi tertidur. Lepas tu Nabi suruh Bilal azan. Nabi suruh Bilal azan. Nabi suruh Bilal azan. Dan dia qomat serta buat solat qada secara berjemaah. Kita kata tu Nabi buat. Dia kata itu Nabi tak sengaja tinggal, tapi tak ada dalil yang Nabi sengaja tinggal. Kita kata apa benda ni? Kalau benda yang tak sengaja Nabi qada, apatah lagi kalau benda sengaja tinggal, lagilah kena qada. Faham tak tuan-tuan? Tak sengaja ni lagi ringan, Nabi qada sebab tertidur. Habis kalau sengaja lagilah kena qada. Nabi takkan sengaja tinggal solat, pasal Nabi ni sifat dia siddiq. Nabi ni jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi ni jujur dengan Allah, Allah perintahkan untuk solat, Nabi pasti takkan tinggalkan solat dengan sengaja. Sebab mustahil bagi Rasul tinggal solat dengan sengaja. Dia kata tak ada dalil Nabi sengaja tinggal solat. Apa ke benda punya pemikiran? Faham tak tuan-tuan? Nabi takkan buat macam tu. Dia kata, Ustaz sekarang saya faham. Satu lagi saya tak faham. Habis orang kafir tu masuk Islam, tak payah solat yang dulu dia tinggal waktu dia kafir. Allah terima je semua taubat dia masuk Islam. Kita kata kamu buat pembandingan yang salah. Kamu buat pembandingan yang salah. Orang kafir masa dia kafir, kalau dia semayang pun masa dia kafir, tu sah tak? Tak sah. Kita ni orang Islam pernah tertinggal solat yang dulu. Waktu yang dulu tu kalau kita solat, sah tak? Sah, sebab syarat sah solat Islam. Oleh kerana dulu kalau kita solat memang sah, sekarang ni kena gantilah. Jangan buat perbandingan dengan orang kafir pula. Tak kena perbandingan. Jadi gitulah tuan-tuan. Dah habis dah masa ni, terlebih dah terlajak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk qada lah. Dan kita kena faham bahawa qada ni lebih utama daripada benda yang fardu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.